Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam sejahtera. A very good morning to all. Boleh dengar ke suara saya? Yeah. Datuk Majda. Okay. Thank you. Okay. Thank you to all. Alhamdulillah. Now it's already 9:02. So hari ini saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua para peserta, partisipan untuk taklimat pelaksanaan audit klinikal PPC pada pagi ini, yang mana ini adalah untuk zon utara yang terdiri daripada negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Saya expect kalau ikut senarai hari ini sepatutnya kita ada lebih kurang 250 daripada negeri in total. So saya harap semua sudah join. Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang. Saya takkan panggil lah seorang-seorang. Harap semua ada wakil lah. Okey. Sesi pada pagi ini adalah merupakan sekejap je insya-Allah sampai tengah hari kita habis. Dan kita ada lebih kurang kalau ikut atau cara pada pagi ini kita ada 4 lecture. Yang mana pada untuk pertamanya ialah sesi oleh saya, pengenalan, diikuti oleh metodologi audit klinikal PPC. Seterusnya ialah bagaimana nak menggunakan borang audit klinikal dan juga panduan menilai kewajaran intervensi. Dan last sekali ialah sesi soal jawab. Tetapi kalaulah in between semua ada doktor-doktor, semua matrons, semua ada soalan in between, you can just ask lah, takut lupa nanti kan kalau kita tunggu sampai di akhir. Tapi kalau sebaik-baiknya kita cuba kumpulkan lah mungkin some questions yang mungkin interrelated between the lectures tu. Dan untuk permulaan ini semua dah bersedia ke untuk menerima ceramah dan taklimat pada pagi ini? One or two suara boleh bersuara. Saya nak dengar suara sikit pada pagi ini. Dah bersedia. Okay, thank you. Saya nak dengar juga suara orang Perlis. Boleh bersuara? Perlis, ada wakil Perlis? Tak sah tak dengar suara. Orang Perlis, JKN Perlis. Ada? Ada. Okay, wow, dengar suara kuat. Alhamdulillah, ni must be a big, very big ni. Tujuan kita buat secara zon ni juga sebab kita ada zon hari ni hari utara, besok tengah, lusa selatan dan timur, dan juga hari Khamis ialah Sabah Sarawak. Jadi tujuannya adalah kita tu first hand info daripada kami, dan negeri tak perlu buat eco training lah. Kalau biasa kita buat secara kebangsaan, negeri terpaksa buat eco. Jadi tapi kita nak memudahkan pihak negeri, kita buat secara zone so everybody can join. Maknanya hari ini adalah wakil daripada klinik-klinik kesihatan masing-masing. Okey. Saya nak dengar suara orang Kedah. Orang Kedah, JKN Kedah ada wakil? Ya. Yes, doktor. Good. Ada. Okey. Pulau Pinang? Kubang Pasu, sedia. Okey, Kubang Pasu. Kedah ni dia strong ni dengan PPC ni sebab dia adalah antara pelopor ni, orang antara orang yang awal mengimplementasikan PPC. Penang ada wakil JKN Penang? Ya. Penang ada? Ada. Ada. Kami ada. Perak. Okey, bagus. Ada, doktor. Perak, JKN Perak ada? Perak ada, doktor. Okey, orang Perak ada. Okey, alhamdulillah semua. Okey, saya teruskan dengan lecture saya yang pertama. Lecture saya anggap
ianya ada lebih kepada revision lah buat semua. Unless orang yang memang belum pernah terdedah ataupun expose kepada program PPC. Ya. Dia boleh nampak tak saya punya slide? Saya sudah sharekan slide pertama. Ya. Okey. Sebagai permulaan ini adalah satu revision kepada saya akan terangkan mengenai program PPC di peringkat kesihatan primer. As you all know, hospital telah baru selesai membuat taklimat di peringkat kebangsaan dan banyak negeri saya dimaklumkan telah buat taklimat PPC bersekali dengan taklimat preterm prevention of preterm birth kan. Okey. Tapi tak bergerak. Okey. Kelas semua tahu apa itu pre-pregnancy care, yang mana secara konsepnya WHO telah mengeluarkan ada definition lah mengenai preconception care, which is actually is the provision of biomedical, behavioral and social health interventions to women and couples before conception occurs. Ya, ini adalah memang satu konsep yang besar di mana mana-mana negara faham perkara ini. Cuma kita kita mengambil tindakan yang lebih fokus ya. Ini adalah konsep keseluruhan. Okay, Malaysia tak mampu nak buat secara keseluruhan, so kita ambil konsep yang lebih kepada fokus kepada wanita yang berisiko tinggi. Baru-baru ni saya baru pulang daripada China, Nanning, dan saya present perkara ini. Ya. Saya war-warkan mengenai program baru kita ini, pre-pregnancy care. Sengaja saya maklumkan ini agak baru as compared to other maternal health programs kan. Zamannya China juga telah memperkenalkan pre-pregnancy care. Sebab mana-mana negara yang especially China, dia dah mulakan dengan third child policy. Ya. Dulu kan China dia satu orang je anak kan. Dia tak nak anak ramai. So dia nak anak 3 orang. Sekarang seorang saja. Sekarang dia nak perkenalkan lebih ramai anak. So dia dah perkenalkan dengan third child policy. So every pregnancy is very precious. Kita tahu kita pun negara Malaysia sendiri pun telah mengalami TFR yang makin menurun. Wanita total fertility kita sudah kurang daripada 2, iaitu 1.8, 1.6 dah sekarang. Dengan kata lain, kita mengalami kekurangan kanak-kanak di Malaysia. Dan macam mana agaknya kita menghadapi situasi aging nanti. Jadi sama dengan negara China, mereka dah kurang orang muda, mereka kurang tenaga-tenaga muda. Jadi dia memperkenalkan third child policy. Dan pada masa yang sama, dia juga memperkenalkan secara besar-besaran, dia memperkenalkan program pre-pregnancy care. Cumanya, pendekatan mereka menyeluruh untuk semua wanita. Whenever you want to get pregnant, please check yourself, please attend this pre-pregnancy care in China. Tapi kita sedikit berlainan sebab kita tak mampu untuk buat secara umum. Ya, kita fokus kepada wanita yang berisiko tinggi. Okey, seterusnya. Okey, kenapa Malaysia perlukan pre-pregnancy care? I'm sure you all semua dah tahu kenapa ya. Satu perkara utama ialah kita mengalami masalah NCD yang semakin meningkat. Wanita-wanita kita ramai, tak terkecuali lah dengan masalah NCD, whereby we expect
we are women with NCDs are potential mothers, potential women which actually kalau got pregnant, they will face a complication. So memang perlu sangat kita menyediakan program pre-pregnancy care. Okay, then ini pun kita semua tahu maklum bahawa we are facing NCD with maternal health. Our diabetes in pregnancy dalam kajian NHMIS yang terbaru, 27.1% actually had diabetes, which cover GDM semualah. It could be also pre-pregnancy, pre-existing diabetes, Dan kalau dari segi pre-existing medical condition, 1 dalam 10 wanita dalam kajian baru-baru ni, 1 dalam 10 mempunyai common pre-existing conditions which include hypertension, thyroid, diabetes and others lah. Dan kita juga mengalami masalah postnatal depression dalam kajian, walaupun menurun sikit tapi saya anggap ini adalah plateauing, postnatal depression, and sama juga high blood pressure in pregnancy dan menghadapi masalah pre-eclampsia, yang mana HDP, hypertensive disorders in pregnancy, is one of the common cause of death in pregnancy, in maternal death. Ini yang perlu kita ambil maklum lah semua. That's why we have to really control the women. Tapi when talk about pre-eclampsia, saya kalau bagi you all yang mengikuti pada 1 hari bulan yang lalu kita ada webinar pre-eclampsia, HDP. Mungkin boleh dengarlah pelbagai presentation of pre-eclampsia yang kita lalui, yang kita tengok dalam laporan kematian ibu due to eclampsia. Okay, yang seterusnya, minta maaf internet sini agak slow. Tekan banyak kali baru dia boleh bertukar. Ini slide yang seterusnya boleh nampak. Many pregnancy still are intended. Lagilah kalaulah wanita-wanita ini, wanita yang bermasalah, yang high risk ni, got pregnant unintentionally, unplanned, lagilah mereka terjerumus kepada komplikasi-komplikasi. So I'm sure you are aware, kita sendiri pun dengan kita sendiri pun ramai yang oops, saya tengok positif pregnancy. So this is what we are try to avoid. Kita punya especially those yang high risk women. Kalau boleh yang high risk women ni, we stress on them, emphasize on them, please have a planned pregnancy. Itu yang kita nak buat pre-pregnancy care ni, maknanya kita advise accordingly, dan dia akan dia well control. If she plans to get pregnant, it must be a control, conditions must be controlled. Okay, MMR kita memang plateau sejak tahun 2000 lagi, yang mana kalau turun pun sikit sangat dan naik balik. Dan banyaklah faktor. It's not only because of medical diseases, but also some other conditions and some other factors which actually contribute to kita punya plateauing of MMR. Dan ini slide ini menunjukkan common causes of death, since 2000. Saya buat 3 years rolling. So you can see here, the associated medical conditions is among the top cause of death, and diikuti oleh PPH, hypertensive disorders in pregnancy, dan juga pulmonary embolism. Dan yang another trend yang you can see here ialah ectopic pregnancy. Okay. So saya nak mengambil perhatian mengenai associated medical conditions di sini, yang mana inilah yang mencetuskan satu keperluan utama kenapa kita perlu mengadakan pre-pregnancy care. Dan as you can see here, slide ini menunjukkan apakah penyakit, komponen penyakit di bawah associated medical conditions tadi. Yang paling utama, heart disease in pregnancy. Saya tahu heart disease in pregnancy kita jarang nampak,
kita jarang jumpa di klinik-klinik kesihatan. Yang kita biasa tengok ialah asma, mungkin thyroid, ataupun diabetes and hypertension, which diabetic tak banyak yang contribute to death lah kan, but hypertensive yes. And heart disease banyak dilihat they are being managed by physicians in hospitals kan. But bear in mind, among this heart disease in pregnancy, ramai actually was undiagnosed. Kita tak tahu dia mengalami masalah jantung. Mungkin dia ada masalah masih kecil-kecil dulu, but will not follow up. And then tuk dia pregnant. So this is the thing yang whatever entry point, whatever platform yang kita ada peluang dengan patients, please ask, please find out lah this heart disease in pregnancy, heart disease, takut-takut dia got pregnant nanti lagi banyak complication. Okay, and at the same time kita juga menghadapi masalah dengan neonatal death, under 5 deaths, more plateauing. So this is what we plan. If we take care of the mother, kita tahu common cause of death, common cause of death ialah originating from the perinatal period. So nak tak nak, laki or not, we have to start the care of mother sebelum pregnant lagi. Sebab kita nak menghalang, mencegah apa-apa jua komplikasi yang berlaku pada ibu tersebut dan juga anak. Inilah, maknanya basically what we are doing for PPC ialah untuk mencegah morbidity dan mortality among mother dan juga anak dia nanti. This is not new, I think, for you all. It's just a revision. Tapi saya nak just reiterate balik lah apa-apa perkara yang berkaitan dengan PPC. Dan slide ini menunjukkan perjalanan kita, PPC kita. Dah lama kita start sebenarnya. Daripada tahun 2003 lagi. Konsep PPC telah diperkenalkan. And in fact, kalau you all boleh tengok dalam buku Perinatal Care Manual, first edition, yang warna hijau ni, yang atas hijau ni. Dalam ni ada diperkenalkan konsep. Tapi masa tu tak dijelaskan betul macam mana nak mengadakan, macam mana nak implement, melaksanakan PPC ini di klinik-klinik kesihatan. Dan followed by setelah lebih kurang 7 tahun selepas itu, 10 tahun selepas itu, kita menambah baik PPC yang mana kita dah ada satu data collection, kita dah mengarahkan hospital berpakar mengadakan PPC, tapi still lagi blur. Pada tahun 2014 soalan PPC dimasukkan dalam BSSK, dan pada tahun antara 2015 hingga 2018 kami di tim kesihatan ibu turun padang tengok macam mana implementasi PPC di peringkat klinik kesihatan. Tapi memang agak hambar lah, sebab dia tak ada standard, masing-masing dengan gaya sendiri, jadi tak mencapai maksud dan matlamat. Dan satulah saya nak sebutkan di sini, saya beri pujian dan congratulations to Kedah. Saya memang, kami idea pertama yang kami ambil daripada Kedah sebenarnya, yang memperkenalkan PPC ini dalam kalangan wanita yang berisiko tinggi, which is actually a very good approach, yang mana selama ini PPC berlaku di sebelah MCH, yang mana itu tak berjalan dengan baik. Bila kita start di sebelah OPD, alhamdulillah ia berjalan dengan baik. Kita nampak di Kedah, insya-Allah, dan harap-harap ini akan berterusan, dan kita berjayalah dengan program PPC kita dan berjaya menurunkan morbidity dan mortality dari kalangan ibu dan anak kita nanti. Dan pada tahun 2019 kita start dengan pelaksanaan pendekatan baru PPC, dan sepatutnya pada tahun 2020 kita start dengan audit, audit kita start 20, tapi malangnya kita menghadapi masalah dengan pandemik, so kita tertangguh sehinggalah ke hari ini baru kita dapat membuatkan taklimat, dan insya-Allah tahun 2024 kita buat audit. Saya harap pelaksanaan PPC setelah berjalan sejak tahun 2019 dah berjalan dengan baik, cuma mungkin
komponen audit sahaja yang kita belum lancarkan lagi. Dan pada tahun 2024, insya-Allah hospital-hospital telah mula menggunakan pelaksanaan pendekatan baru PPC, yang mana mereka telah memperkenalkan di jabatan-jabatan yang bukan ONG. Dah ada satu guidelines. I hope semua mengambil maklum perkara ini. Hospital telah mula menggunakan pendekatan baru bagi PPC. Okey. Dan berbalik kepada yang kami turun padang antara pada tahun 2015 hingga 2018 tu, ya, we find out many issues. Ini adalah isu-isu yang antara isu yang kami kenal pasti, dan daripada itulah kami berbengkel yang dianggoti oleh pakar-pakar serta awam, ONG, FMS seramai dalam beberapa sesi workshop yang mana kami telah re-strategize menggunakan pendekatan baru dalam PPC. Jadi saya nak semua faham mengenai konsep baru PPC kita ini, yang mana berlainan daripada konsep PPC yang ada di negara lain. Ya. Satu perkara yang mungkin Malaysia adalah antara yang negara yang terawal lah yang melaksanakan PPC dengan konsep ini. Ya. Pertama, kita bersasar, kita target on the ibu ataupun wanita, wanita yang mengalami penyakit yang boleh mendatangkan komplikasi kepada kehamilan ataupun vice versa. Maknanya penyakit tersebut, kehamilan boleh mendatangkan efek atau komplikasi kepada penyakit tersebut. So vice versa. Yang kedua, kita menerima wanita melalui sebarang entry point. It could be from saringan national screening, ya. Apa jua, mungkin melalui BSSK ataupun mungkin pasien yang symptomatic coming to the clinic yang kita confirm dia sebagai diabetik. Any form of entry point yang mengesahkan bahawa wanita tersebut mengalami masalah kronik, kita menerima mereka sebagai klien untuk pre-pregnancy care. Dan begitu juga kalau ibu yang dikesan semasa hamil, selepas ada postnatal, pastikan dia ada continuation of care, masukkan dia dalam PPC. Dan kita tak nak menggunakan saringan seperti mana yang saya maklumkan tadi. Kalau sebelum tahun 2019, kita terlalu fokus dengan saringan. Kita screen tapi kita tak ada intervention. Jadi kita tak nak orang jadi lupa, terlalu fokus pada saringan. Jadi kita tak nak saringan itu sebagai prasyarat. Kita nak menitik beratkan kepada intervention. Itulah komponen yang ketiga, menitik berat kepada optimization sebelum pesakit itu hamil. Dan yang seterusnya juga, kita nak biar ada integrasi antara NCD dan juga PPC. When you see a woman in reproductive age, yang ada medical problem, yang you see patient ke OPD, please remember she needs to be seen as a woman yang akan ada potensi untuk hamil, dan jika dia ada masalah medical conditions, dia ada potensi untuk develop complication kalau dia tidak dijaga dengan sebaik-baiknya sebelum dia got pregnant. Dan kita juga integrasikan PPC dan perancang keluarga, in which we all know contraceptive is one of the main intervention dalam PPC. Dan yang terakhir ialah kita nak wujudkan pemantauan yang secara objektif. Ada indikator yang kuantiti dan juga kualiti. Jadi hari ini adalah taklimat mengenai pemantauan, iaitu kualitatif monitoring. Kita ada kuantiti, kita ada kualiti, tapi kita nak fokus pada hari ini ialah mengenai pemantauan secara berkualiti. Dan semua tahun ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, we focus on those with women dalam reproductive age yang ada masalah medical conditions. Okay, now we come to pemantauan perkhidmatan prakehamilan di penjagaan kesihatan primer. Kita ada dua cara. Satu ialah melalui penghantaran laporan atau return berkala. Yang ni ini juga semua biasa ni. Not only for PPC but also for other programs kan. Dan juga kita try not to
kita cuba as much as possible untuk mengurangkan beban untuk penghantaran laporan atau return berkala ni. Ya. Dan kaedah kedua ialah mengenai audit klinikal penjagaan prakehamilan, yang mana ini adalah satu kaedah untuk melihat kepada kualiti penjagaan ibu tersebut, wanita tersebut dalam kita menyediakan PPC. Dan ini adalah indikator-indikator yang dipantau melalui dua kaedah berbeza. Kaedah yang pertama itu tadi ialah laporan atau return berkala. Dua indikator yang kita pantau, penggunaan perancang keluarga berkesan dalam kalangan pelanggan PPC. Dan yang kedua ialah wanita diabetik yang berdaftar dalam PPC. Dan untuk maklumat, bila kita start dengan PPC, bila kita start dengan audit nanti, kita akan melupuskan, kita akan memansuhkan pemantauan indikator yang wanita diabetes umur reproduktif ni, yang nombor 2 ni. Okay? We akan buat surat secara rasmi, tak perlu lagi untuk menghantar return berkaitan dengan peratus wanita diabetes yang berdaftar dalam PPC. Kita akan buat surat secara rasmi nanti. Once kita dah start dengan audit klinikal. Sebab dalam audit klinikal sudah ada komponen pendaftaran. So kenapa kita perlu ada dua perkara dalam satu, kan? So why not we focus on only satu saja. Tapi bear in mind, this is only indicator, pemantauan indikator. Pendaftaran masih perlu diteruskan. Cuma kita nak dari segi penghantaran return saja kita nak hentikan, tapi pendaftaran perlulah, because she is diabetic, she is in reproductive age, dia mesti menerima, dia mesti didaftarkan dalam perkhidmatan PPC. Okay, cara kaedah kedua ialah melalui audit klinikal, yang mana ini semua akan diterangkan secara lebih lanjut untuk lecture-lecture yang seterusnya, yang saya akan terangkanlah secara detail. Yang mana secara roughly lah, we are actually looking at whether patient is mendaftar or not, whether patient was appropriately managed or not, and optimized or not. We akan kita jelaskan nanti. Mungkin next lecture ialah Dr. Sarah akan berikan secara detail. Dan ini adalah timeline kita when it comes to audit clinical, audit PPC. Seperti yang mana saya katakan tadi, tahun 2020 Februari kita dah ada taklimat kajian rintis untuk perlis dengan Kedah, tapi benda itu tergendala disebabkan oleh pandemik. Kita start semula pada tahun ini, awal tahun ini kita murnikan semua tata cara audit klinikal PPC, followed by mock audit. Ada 2 klinik setiap negeri yang telah melalui proses mock audit, dan kita tambah baik. Kami di sini tambah baik semua apa feedback yang kita terima daripada mock audit. Dan kita start November, it's not November, December hari ini, minggu ini kita taklimat pelaksanaan audit klinikal, dan insya-Allah tahun depan kita akan start dengan audit PPC di semua klinik kesihatan, insya-Allah. Dan saya rasa ini adalah pengakhiran lecture saya. Take home message, I always mention this, and please sebarkan maklumat ini kepada semua medical officers, kepada semua doktor-doktor. Whenever you tengok pesakit di OPD, women in reproductive age with medical problems, please think about pre-pregnancy care. Ada tata cara dia, semua dah tahu, kita tak akan terangkan di sini lah. Tapi please ingat, because we are actually integrating the PPC care dalam penjagaan pesakit luar dengan medical conditions. Itu yang message yang saya nak semua kita dapat. We grab something here. Okay, itu saja. Saya rasa itu saja lecture saya. Okay. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ni. Okey, saya rasa tak ada soalan setakat ini. Kita dengar teruslah kepada
Dr. Sarah. Saya jemput Dr. Sarah untuk memberi lecture yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua boleh dengar insya-Allah. Terima kasih Dr. Majdah dari CAP and Recall semua yang konsep-konsep penting dalam pendekatan PPC kita. Dan mungkin ramai juga dari ahli-ahli di zon utara ni yang dah familiar dengan audit PPC sebab kajian rintis pada tahun 2020 dulu pun Kedah dan Perlis yang involve dan mock audit hari itu 2 klinik lah di setiap negeri. Okey, perbezaan kalau ada yang tertanya-tanya sebab Kedah kan dah buat juga audit ni. Perbezaan antara yang kajian rintis pada 2020 dulu dengan yang sekarang adalah tak banyak beza dari segi skop audit lebih kurang sama, dia punya target population sama. Cuma kalau dulu ia adalah menggunakan hard copy, menggunakan borang, lepas tu ada line listing, dan bila kita munikan balik pada awal tahun ni terdapat cadangan untuk kita jadikan dalam soft copy, mengambil contoh audit antimicrobial stewardship dan beberapa audit lain yang dijalankan lah. So kami telah convert kepada dalam bentuk soft copy dalam bentuk Microsoft Excel. So Microsoft Excel ni yang kita develop sendiri, kita bina sendiri. Jadi mungkin kalau along the way ada sebarang pertanyaan atau sebarang technical problems, boleh bertanya lah nanti bila dah laksanakan audit. Okay. So ini adalah outline of the presentation. Kita akan tengok scope audit, populasi kajian, kaedah persampelan, bagaimana mengumpul data dan menganalisis data, dan akhirnya ringkasan. Dan kita summarize peranan dan tanggungjawab di setiap peringkat dan gancat. Okey, kita mulakan dengan scope audit. So audit klinikal ini memfokuskan kepada pengendalian PPC, pengendalian penjagaan prakahamilan, iaitu sebelum wanita tu hamil, wanita di semua klinik kesihatan yang menyediakan PPC. Merangkumi 3 aspek utama. Yang pertama, kita tengok pendaftaran PPC, pendaftaran wanita tersebut, dan kita melihat intervensi PPC sama ada wajar atau tidak, appropriate intervention, dan ketiga, kita melihat status sama ada telah optimum atau tidak sebelum wanita tersebut hamil. So itu adalah 3 aspek utama yang kita akan lihat dalam audit ini. So populasi kajian audit, inclusion criteria. Inclusion criteria adalah kita ambil semua ibu hamil pada tahun sebelum. So andai kata kita audit pada Januari tahun 2024, kita ambil semua ibu hamil yang didaftar iaitu booking di klinik tersebut dari Januari Disember tahun sebelum iaitu tahun 2023 lah, yang mempunyai masalah perubatan kronik yang tersenarai tersenarai untuk daftar PPC yang menerima rawatan di klinik tersebut. So senarai itu senarai PPC lah yang jadual 1 dalam garis panduan PPC. Mengenai senarai ni pun lepas ni kita akan lebih detail juga sebab ada perubahan baru yang kita akan mulakan tahun depan, sedikit pertambahan dalam senarai dan sedikit edit pada kriteria. So basically semua ibu hamil tahun sebelum yang berdaftar di KIB yang mempunyai masalah perubatan kronik. So masalah perubatan kronik ni sebelum hamil. Sebab semasa kita mau audit hari tu terdapat soalan juga jika dia diabetes hanya waktu pregnant, anemia masa pregnant. So apa yang kita tengok adalah PPC iaitu sebelum mereka hamil. So masalah tersebut perlu didiagnose sebelum hamil. So siapa yang kita exclude? Kita exclude warga negara asing sepenuhnya iaitu wanita dan suami adalah warga asing.
kerana kita tak nak ada isu dengan dia tak boleh follow up kerana masalah fee. So kita juga exclude ibu yang mempunyai masalah perubatan kronik yang tidak dirawat di klinik kesihatan tersebut. So kita dan yang tidak mempunyai rekod penyakit kronik tersebut, tidak mempunyai rekod penyakit mereka di klinik tersebut. So basically siapa yang kita ambil bila dia pregnant, dalam senario yang pregnant, kita ambil semasa before pregnant tu memang follow up kita ada rekod kita. So kita exclude lah yang tak ada rekod, yang follow up di klinik lain yang kita tak dapat rekod, sebab kita hanya nak assess yang kita boleh kita boleh nilai lah. Okay, kaedah persampalan dia adalah ulangan daripada populasi kajian tadilah. Persampalan adalah universal. Semua ibu hamil yang menepati kriteria pemilihan diambil sebagai sampel audit dan pemilihan berdasarkan maklumat dalam buku rekod kesihatan ibu atau buku daftar KIB 101. So untuk mula-mula audit ni mungkin kita akan susah sikit nak mencari potensi untuk diaudit kerana mungkin kita belum ada sistem untuk tanda dalam KIB siapa yang akan layak diaudit pada tahun hadapan. Sebab kalau dia daftar KIB tahun ni, dia daftar mengandung tahun ini, kita masuk audit dia pada tahun hadapan. So mungkin di peringkat lokal atau di peringkat klinik boleh tanda di KIB, buku daftar KIB yang mana mempunyai senarai penyakit kronik PPC yang layak diaudit. So ada pelbagai cara lah untuk peringkat masing-masing. Kita tak ada nak perkenalkan buku daftar baru semasa hamil ke apa sebab tak nak menambah beban. Tapi mungkin personalised care, nurse di kawasan masing-masing akan aware siapa wanita yang layak diaudit. So mereka akan take note lah. So pengumpulan data. So ibu yang tadi kita dah ambil, dia pregnant. Kita ambil daripada sampel yang pregnant, daftar tahun sebelum. So kita akan kembali tengok retrospektif rekod dia sebelum dia hamil. Tengok dia punya kad rawatan pesakit luar. Kalau klinik yang mempunyai EMR atau sistem komputer, kita akan tengok data rekod perubatan elektronik. Dan tengok buku rekod penyakit-penyakit kronik seperti buku diabetik, buku asma, hypertension or any record di klinik tersebut lah. Dan juga kita boleh rujuk kepada kad perancang keluarga. Ini adalah summary alirannya. So pertama kita kenal pasti ibu hamil dengan masalah perubatan tersebut. So kalau kita nak audit 2024, ibu hamil yang berdaftar Januari Disember 2023 yang mempunyai masalah perubatan kronik, so kita put aside. Kemudian siapa yang layak diaudit? Kita tengok yang mempunyai masalah perubatan kronik tu dan follow up di klinik tersebut. So kita kumpulkan dan kita semak pengendalian PPC sebelum mereka hamil dan isi audit borang PPC. So step kedua dan ketiga ni mungkin bersekali lah semasa menyemak pengendalian PPC sebelum hamil tu boleh sekali dengan mengisi borang audit PPC. Borang audit ni kita akan go through nanti. Borang audit ni dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian borang tersebut, soft copy borang tersebut akan dihantar ke PKD dan PKD akan mengcompile dalam bentuk laporan PPC 2 2023 untuk dihantar ke JKN dan borang JKN akan compile hantar laporan PPC 3/2023 ke BPKK. Okay. So semasa mock audit hari tu, bila kita share link untuk borang audit ni, ramai memohon untuk akses nak isi dalam Google Drive. Actually itu adalah drive untuk download dan isi di peringkat klinik masing-masing sebab klinik masing-masing akan menyimpan borang tersebut. So memang hanya untuk viewers only. Dia tak boleh edit apa-apa. So memang download dan edit di peringkat klinik masing-masing. Simpanan klinik masing-masing. So ini adalah recap. Kita go through one by one. Pertama, bila kenal pasti ibu hamil, salah satu cara adalah melihat KIB ni terdapat ada kolom yang jenis komplikasi semasa mengandung. Walaupun kod
ada kolom risiko komplikasi semasa mengandung ni tak follow PPC, tapi mungkin boleh digunakan untuk kenal pasti ibu-ibu yang boleh diaudit. Kemudian setelah kita kenal pasti ibu tersebut, dia memang follow up kat kita dah exclude yang tak follow up kat kita, so dia boleh dimasukkan sebagai calon sampel audit, dan kita semak perkhidmatan prakehamilan yang telah diberikan sebelum mereka hamil secara retrospektif. So ini adalah contoh-contoh rekod yang kita boleh semak. Kemudian isi borang audit tersebut, ini kita akan go through one by one untuk mengisi. Dan ini adalah juga dalam borang tersebut, dia adalah page pertama di mana setiap borang yang klien kita isi dia akan disummarize ke depan. Borang ini kita dah lock, kita dah protect supaya tak terganggu formula dia. Jika terdapat sebarang masalah ke apa, boleh nanti boleh hubungi kita lah. Tapi kita akan go through one by one. Ini adalah laporan PPC 2 2023 iaitu dari daerah compile untuk dihantar ke JKN. Dan ini adalah laporan audit PPC 3/2023 untuk dari JKN dihantar ke BPKK. Peranan auditor, peranan dan tanggungjawab di setiap peringkat. So bermula dengan auditor di klinik, FMS atau pegawai perubatan yang dilantik akan menjalankan audit dan menyediakan ulasan audit, kemudian menghantar ke penyelaras penyelaras audit klinik yang tadi auditor. So di klinik juga terdapat penyelaras audit klinik iaitu FMS atau pegawai perubatan kanan bagi klinik tanpa FMS. Peranan penyelaras audit klinik adalah mengenal pasti auditor di klinik, menyelaras aktiviti audit di klinik dan mengumpul dan mengemukakan laporan audit kepada penyelaras audit daerah. Dan kemudian penyelaras audit daerah menyelaras pelantikan auditor dan aktiviti audit di daerah dan mengemukakan laporan audit kepada Pegawai Kesihatan Keluarga Negeri. Dan penyelaras audit negeri menyelaras aktiviti audit di daerah dan menghantar laporan audit kepada BPKK. So ini adalah gancat. Kalau tahun 2023, kalau tengok kita bermula Ogos, kita taklimat mau audit, dan September, Oktober telah mengadakan aktiviti audit dan laporan telah dihantar. Dan daripada November kepada Disember, kami telah melakukan penambahbaikan prosedur audit based on feedback daripada mau audit tersebut. Dan pada hari ini, Disember, kita mengadakan taklimat peringkat kebangsaan. Untuk pada tahun hadapan, kita melakukan audit. Audit ini di peringkat klinik, auditor akan menjalankan audit daripada 1 Januari hingga 31 Mac. So di peringkat klinik ini adalah menggunakan borang audit tadi, mengenal pasti sampel, mengenal pasti klien, menyemak rekod dan mengisi borang. Kemudian antara 1 April hingga 30 April, klinik tersebut akan dah hantar ke PKD dan PKD akan prepare untuk hantar ke JKN. Dan pada bulan Mei, maknanya 1 Mei hingga 31 Mei pada setiap tahun, JKN akan menyediakan laporan untuk dihantar ke BPKK, laporan 3/2023 tadi. So audit ini adalah secara tahunan. Setiap tahun pada bulan Januari hingga Mac adalah proses audit dan akhir sekali laporan untuk dihantar ke BPKK setiap tahun sebelum 31 Mei setiap tahun. Okey. Itu adalah perancangannya lah. So itu adalah dari segi metodologi, metodologi audit, flow audit. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada soalan dalam chat box? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Betul Sarah, saya Dr. Ashura FMS KK Bandar ST. Saya tengok dalam senarai jemputan ada juga patient daripada KKIA. So KKIA ni kita tak ada OPD service lah basically from KKIA. Ada yang KKIA yang memang stand alone, no OPD service kan. So macam mana kita nak track this patient, and patient tu siapa yang sepatutnya akan take them as audit?
I mean sebab KK utama yang contohnya KK Bandar Sungai Petani pun ada your own KK Bandar Sungai Petani dia tak ada orang kata basically antenatal mother pun kan, for example. So Okay. siapa yang sebenarnya akan menjalankan audit? Mungkin staff daripada KKIA tu ataupun KK Bandar tu sendiri? So sebenarnya audit ni hanya untuk dilakukan di klinik yang ada PPC. So bila PPC kita memang di OPD, maknanya di kalangan bukan KKIA punya population. Kita punya PPC in general kan, iaitu di OPD, di NCD, di outpatient department. So sebenarnya audit semasa kita memohon pencalonan klinik, wakil dari klinik, kami specify calon daripada klinik menyediakan perkhidmatan PPC. So kalau klinik tersebut dia tak ada PPC, tak ada OPD, maknanya kalau KKI saja dia adalah antenatal kan. So yang tak ada servis PPC yang non-pregnant tak perlu menjalankan audit klinikal ni. Minta maaf kalau macam tu kita kehilangan the whole macam mana kita akan meninggalkan yang high risk tu, sebab kalau macam mana nak cakap, sepatutnya di KKIA tu dia mesti ada, dia akan pergi ke mana, dia punya siapa yang in charge KKIA tu. KKIA tu cannot stand alone, dia mesti ada FMS yang in charge. Jadinya saya rasa dia tak ada masalah pun, sebab kalau sekarang dia sama ada satu tempat atau berlainan tempat, bos dia still yang sama. Jadi kalau kita kata okey KKIA tak payah buat, macam dia akan miss banyak benda lah saya rasa. Saya rasa kita kena susun baik-baik lah supaya semuanya termasuk jugalah. Dia macam ni, doktor. Patient KKIA, contohnya KKIA Sungai Petani, dia stand alone KK, dia ada OPD service. So patient yang follow up, sebab sampling kita ni akan ambil daripada antenatal mother kita yang pregnant kan, betul tak? Yang pregnant previous years. So these pregnant mothers, dia tak follow up di KKIA, tapi dia follow up di KK Bandar Sungai Petani, mungkin di kawasan KK yang lain, yang berbeza. So siapa yang sebenarnya yang akan auditkan untuk patient-patient di KKIA ni? Tengok mana dia tu. Saya rasa macam mana macam tu punya complicated pula dia pergi di tempat-tempat lain. Ownership ialah panggil apa? Itulah kalau sebenarnya ownership dia siapa? Ownership dia yang buat ni kan, saya rasa yang buat apa? PPC tu. Jadi PPC yang buat PPC dia kena carilah orang tapi dia pregnant susah juga bila dia pregnant baru kita cari. So KKIA tu dia kena ada license lah kot. License dengan orang yang siapa dia punya owner tu. Contohnya kalau kan tadi sebab tu saya kata pentingnya kalau nurses tu dia panggil personalized care tu. Jadi dari personalized care tu sepatutnya dia akan follow up patient dia, dan dari situ pada saya dia akan bagi balik kepada owner. Contohnya klinik A, patient A dia follow up di klinik A, patient B di klinik B. So ownership tu dia kena bagi balik kat A dengan B. Saya rasa macam tu. Doktor, saya Dr. Farah, FMS KK Bandar Al-Ustaz lah. Saya punya opinion, saya rasa persempelan untuk audit PPC, saya rasa lebih sesuai untuk population NCD instead of kita ambil antenatal patient. Because dia akan jadi konflik nanti. Sama ada orang MCH akan nak collect ataupun NCD, because we know that PPC is fall under NCD unit. So I think kalau persempelan tu I think dia lebih kita ambil NCD population lah rather than kita ambil antenatal, which is kita dah tak boleh buat intervention. Patient dah get pregnant, I think the intervention we start from the persempelan tu adalah NCD population itself. Sebab apa yang kita jalan klinik PPC sendiri ni adalah tim daripada NCD tu sendiri yang menjalankan sepenuhnya PPC.
Sebab antenatal klinik ni dia hanya channel kepada PPC klinik which is run under NCD unit. So bila kita ambil sampel daripada ANC tu, nanti dia akan jadi confused. Dia akan saling tolak bertolak nanti. Itu saya punya opinion lah. That day masa buat mock audit ada isu juga sebab patient macam yang pregnant tu yang ada medical condition. Sorry Dr. Ashura. Ya. So saya just nak komen lah sebab banyak patient yang masuk dalam sampling kita tu sebenarnya dia follow up di klinik lain yang di luar daerah. So maksudnya kita tak boleh nak retrieve dia punya information on pre-pregnancy care. Memang kita terpaksa buang sampel tu. Bila kita buang, dia tinggal sangat sikit saja. Maksudnya patient yang duduk di situ tidak follow up di klinik kita, dia follow up di klinik-klinik lain. And similarly, bila kita cakap pasal KKIA yang stand alone ni, dia punya medical disorder dia tu mungkin follow up di hospital, mungkin follow up di KKKK lain, dekat kawasan lain. So it is very difficult for us that day when we did the mock audit. Thank you doktor. Sorry kami kat sini ada sedikit masalah sini. Okay. Saya faham. This actually was discussed in detail dah daripada tahun 2020 lagi. Ni kenapa ni? Kenapa unmute masa? Tak. Ni yang dalam ni keluar. Sekejap ya. Later je. Tak detect Dr. Mah. Jadi kita stick to the plan, kita stick to the plan because memang benda ni dah memang dibincangkan dengan panjang lebar. I know the issues of kita miss the patient, kita miss the coverage. We cannot grab the population yang bermasalah. Memang itu memang kami hadapi, memang kita dah anticipate dah. But tapi kita teruskan juga dengan perancangan ini sebab kita nak tengok, we know that when we talk about audit, there's no way for us to cover every 100% patients. Kita memang, kalau kalau audit SIRIM ke audit ISO tu semua persampelan. Dan inilah konsep yang kita perkenalkan, itu nama pun audit kan. So it should be go to apa yang nasib lah persampelan yang kita akan yang ambil. So tadi ada doktor, saya tak ingat nama, yang mencadangkan kita ambil yang non-pregnant. Itu mungkin kita syorkan selepas ini kita fokus kepada ambil ibu yang pregnant dahulu sebagai sampel kita dan kita tengok retrospectively. Because perbincangan ni memang semasa kita bincang dulu memang kita banyak cadangan-cadangan yang kita tengok, why should we look at only the pregnant women? Why are we not looking at the women yang tak pregnant lagi? In which kita susah bila kita ambil yang tak pregnant, it's quite difficult for us to know whether she was optimized because kita nak tengok 3 komponen tadi. Kita nak tengok not only pendaftaran but also we want to look at the optimization and we want to look at the appropriate management. So bila kita ambil yang bukan pregnant, dalam perbincangan kami lah, and in fact perbincangan kami is not only among PPKAs but also ramai FMSs dalam tu, dan in fact ada yang dah pension dah pun dan we think that kalau kita nak betul-betul 3 komponen ni dalam audit kita, we need, nak tak nak kita terpaksa ambil yang pregnant and then we go retrospectively. But still we also anticipate of the problem of mother mungkin managed by other facility. Itu memang kita tak, that is our limitation. Tak ada satu perkara benda yang memang kita nak dapatkan satu benda yang lengkap. Who knows, nanti kita akan cari cara yang baik yang kita boleh improvisekan. Bila kita dah start nanti, kita improvisekan, mungkin kita boleh buat untuk ibu, untuk wanita yang belum pregnant. Maknanya yang ongoing, yang belum pregnant lagi. Mungkin kita ada cara selepas ini. But for the time being, kita gunakan kaedah yang
Yang ada sekarang, we take the sample from pregnant mothers with all the inclusion and exclusion criteria, dan kita buatkan audit ini. Kemudian nanti kita akan tengok how good is our audit, dan kita akan mungkin revise balik semula cara perjalanan audit ini nanti. Saya rasa itu jelas lah. Ya. Okay. Dr. Majda, I just nak clarify. So patient sampel kita ni hanya untuk diabetic hypertension and asthma saja kan? Tak include disease lain, is it? Betul, Sarah. Untuk kita punya, sekejap saya remove spotlight. Yang seperti kita punya kriteria tadi, kita masukkan semua yang mempunyai penyakit kronik tersenarai PPC. Saya share balik skrinnya. Metodologi audit. Okay. So dia adalah semua yang mempunyai masalah perubatan kronik seperti yang tersenarai. Senarai itu adalah senarai PPC lah yang menerima rawatan di klinik tersebut. So untuk indikator pendaftaran dan kewajaran intervention, semua penyakit termasuk. Yang 3 penyakit tadi hanya untuk indikator terakhir yang tengok optimum atau tidak. Itu saja. So nanti kita go through dia punya indikator-indikator lah. Okay. So mungkin kita continue kepada seterusnya penggunaan borang audit dan indikator. So mungkin akan ada soalan-soalan selepas tu. Okay. Harapnya dapat nampak slide ni. Okay. So dalam sesi ni kita akan go through borang tersebut. Dia adalah Excel sheet untuk panduan pengisian dan kita akan senaraikan indikator-indikator dan juga formula pengiraan dia. Dan lepas tu go through laporan audit PPC 2 2003 dan PPC 3 2023. Okay, so 3 dokumen Microsoft Excel yang akan terlibat dengan kita punya audit adalah 1 borang dan 2 laporan. Sini adalah borang tersebut. Ini adalah summary di borang tersebut. Dan ini laporan 2, 2023, laporan 3, 2023. So kita go through borang dulu lah ya. Okay, boleh sekejap saya kena allow share. Sharing. Kena share screen. So, okay, share screen. Ini adalah borang tersebut. So, ini adalah interface borang. So, di sheet yang paling depan adalah kod risiko. Kod risiko ni, besarkan sikit. Kalau kita lihat, berbeza sikit dengan kod risiko, senarai kod risiko yang dikeluarkan dalam garis panduan PPC 2019, terdapat 2 perbezaan. Satu, obesiti sekarang kita specify kepada BMI yang lebih 35. Ini adalah berdasarkan feedback sepanjang melaksanakan PPC dari 2019 dan juga kita turun pemantauan. Kita tengok kes obesiti memang banyak dan juga kita lihat kesukaran untuk nak akses sebabnya obesiti kalau dia adalah single comorbid, kebanyakannya tak banyak intervensi yang dilakukan. Kita faham pelbagai kekangan lah di peringkat pelaksanaan. Jadi kita fokus kepada yang lebih berisiko tinggi iaitu BMI lebih 35.
lebih 35 dan juga terdapat penambahan kod risiko iaitu 18. Dulu ada 17, sekarang 18 iaitu pre-diabetes. Pre-diabetes juga dimasukkan dalam senarai PPC juga untuk didaftarkan dalam program dan juga termasuk untuk layak diaudit. So ini adalah page summary. Page ni akan nampak crowded sikit, tapi pada page yang bila masing-masing akan buka memang dia tak perlu ubah apa-apa sebenarnya, dia akan auto bila kita dah isi di page-page lain. Dia akan appear summary. Excel ni boleh di dalam Google Drive yang kita bagi link masa awal-awal tadi, kita ada bagi link untuk download dokumen. Terdapat juga Excel ni dengan slide-slide kita. So kalau tak sempat download waktu mula-mula tadi dekat QR code, mungkin boleh klik pada pautan yang ada dalam chat box. Kita bagi juga lagi link dokumen. So okey, ni borangnya. So untuk diisi, kalau ruang kuning adalah untuk kita isi. Kalau setelah kita isi, dia akan berubah warna jadi hijau dan sesetengah ruang akan menjadi hitam atau gelap jika tidak berkaitan. So contohnya kita isi negeri per list. So negeri, daerah dan klinik hanya perlu diisi pada kes pertama, klien pertama. So daerah Kanga. Klinik apa Arau ya. Saya teka-teka je ni ya. So bila kita dah isi di pertama, so yang lain dia dah auto isi dan juga dia dah isi pada page depan. So per list negeri, daerah, klinik hanya perlu diisi daripada klien pertama. Kemudian nama klien adalah free text, boleh isi nama penuh. Nombor kad pengenalan pun adalah free text dan risiko klien adalah drop down list. Drop down list ni boleh pilih multiple selection. Contoh klien ni mempunyai obesity dan dia ada hipertensi. So boleh pilih 2. Tapi jika ada version yang Excel lebih lama, Excel yang lama-lama tu kalau macam bila pilih drop down list tu tak menjadi 2 pilihan, dia terpilih 1. Dalam Google Drive tu terdapat satu folder khas yang dia tulis Microsoft Excel version kurang dari 2016 macam tu, yang itu saya buat untuk free text. So dia tak ada membezakan apa-apa waktu audit. Cuma kalau kita pilih drop down list, dekat summary kita nanti faktor risiko klien tu akan lebih sekata dan seragam lah. Nanti dekat risiko klien kalau free text akan berbeza, agent anemia lain semua kan. So andai kata Excel yang digunakan tu bermasalah, tak boleh drop down list, barulah pilih di folder khas Excel yang untuk version lama. Sebab untuk untuk enable multiple selection ni, dia ada kod kat belakang, dia ada VBA code. Tapi VBA code tu tak boleh untuk Microsoft Excel version lama. So, andai kata terlebih pilih selection, lepas tu nak sebenarnya terlebih dan macam dah terlebih, kita boleh just delete dekat situ, dia akan kosong balik je lah, just pilih balik. Itu je, dia simple je. So, adakah klien didaftar PPC sebelum hamil? Jika macam tadi kita kata semua ibu hamil yang mempunyai masalah perubatan kronik yang tersenarai dengan PPC dan follow up kat kita, masuk dalam audit. So jika dia berdaftar, kita jawab ya. So tempat lain boleh diisi. Tapi seandainya memang dia fulfill kriteria, dia follow up kat kita, memang ada OPD card, tapi dia tidak didaftar. So bila kita boleh pilih tidak. So dia hanya akan masuk untuk kita indikator pertama, iaitu indikator pendaftaran. Sama ada dia didaftar atau tidak. Jadi kita tengok field lain semua jadi gelap. Tapi sebenarnya yang gelap ni sebenarnya kita ubah warna je. Dia bukan macam canggih-canggih sangat. Dia macam online yang tak boleh isi. So bila dah tidak, tak payahlah isi yang lain. Sebab kadang-kadang bila dia warna hitam, tanpa sedar kita isi je. So nanti dekat summary tu dia tidak, tapi kat belakang-belakang terisi. So
dia adalah digelapkan untuk guide kita je. Jika tidak didaftar, dia dah tak payah di access di belakang. So berhenti isi, macam tu je lah. So anda kata, so kita nak buat contoh, dia adalah follow up lah. Dia ada dia daftar PPC. So anda kata dia didaftar PPC, jika kita tahu tarikh pendaftaran dan di klinik mana dia berdaftar PPC, dan jika dia berdaftar tapi cicir atau tidak. So jika dia cicir PPC, kita jawab cicir. So dah tak perlu dah tak perlu isi seterusnya sebab bahagian lain semua akan gelap. So andai kata dia tidak cicir, so kita boleh isilah seterusnya. So definisi cicir seperti kat situ adalah klien tersebut tidak hadir sesi susulan melebihi 3 bulan dari tarikh temu janji. Dari temu janji OPD dia lah, tarikh temu janji follow up dia. Follow up penyakit kronik tersebut. Kemudian bahagian seterusnya adalah untuk melihat kewajaran intervensi sebelum hamil. So terdapat pelbagai komponen lah, iaitu kaunseling nasihat gaya hidup sihat, pengendalian klien dengan pelaksanaan beberapa perkara dan juga mengenai nasihat perancang keluarga. So setiap ini ada pilihan untuk pilih dari drop down list. So yang pilih ya atau tidak, ya atau tidak. Semua mengikut pilihan dia je lah. So di bawah ada markah. So skor ni dia dah di-embedded, di mana kalau yang tidak berkaitan dia akan auto kurangkan skor. Contohnya suplemen folic acid. So maksimum dia dah jadi per 13. So dia akan auto calculate lah. So kalau dah salah isi, just delete je lah ruang tersebut. So dia ruang wajar atau tidak wajar juga akan auto appear. By default ni kita jadi tidak wajar sebab formula dia kosong. Dia tak boleh nak hilangkan. So sekarang dia kosong, so dia tidak wajar. So intervensi tersebut akan dikira wajar jika markah ni mencapai lebih 80%. So automatik dia akan menjadi wajar. Dan seterusnya indikator optimum. Indikator optimum ni hanya adalah untuk klien yang mempunyai 3 jenis penyakit, iaitu diabetes atau hipertensi atau asma. So jika klien tersebut mempunyai penyakit-penyakit kronik dalam PPC tapi bukan salah satu dari 3 penyakit tersebut, boleh jawab tidak. So dia dah tak perlu dinilai untuk indikator optimum atau tidak. So boleh stop di situlah. So dia dah dikira pencapaian dia dah dikira di ruang di sheet summary. So tapi jika dia mempunyai salah satu dari 3 penyakit tu, kita jawab ya. Dan dalam 3 penyakit tu apa yang dia ada? Sama ada dia mempunyai salah satu atau lebih dari satu. So pilih yang ni, jawab one by one lah. So kalau dia mempunyai diabetes sahaja, kita jawab yang diabetes sahajalah. So jika dia mempunyai diabetes, contohnya dia diabetes sahaja, so kita akan isi sama ada dia optimum atau tidak, iaitu adakah paras HbA1c terakhir optimum, ya atau tidak lah. So jika dia mempunyai beberapa, so jawablah ya atau tidak adakah hipertensi atau asma. Dan ada jawapan terakhir iaitu keputusan keseluruhan optimum atau tidak. Terdapat bahagian keputusan keseluruhan ni sebab jika dia mempunyai lebih dari satu penyakit, dia kena optimum ke semua penyakit yang dia ada tu baru dia dikira optimum atau tidak. Contoh dia ni diabetes sahaja tadi. So bila dia optimum diabetes, dikira optimum lah. Tapi andai kata dia ni ada beberapa penyakit, diabetes dan asma. Dia ada asma sekali. So asma dia tidak terkawal. Asma tidak terkawal. So yang keseluruhan ni, suara hilang. Semua orang boleh dengar ke? Orang lain? Atau line main train? Boleh ya? Okey.
line material mungkin. Okey. So keputusan keseluruhan ni adalah untuk ditentukan oleh auditor lah. Sebab dia bukanlah auto appeal. Yang ini mengikut kriteria ni. Jika lebih dari satu penyakit, dia kena semua penyakit optimum baru dikira keseluruhan optimum. So yang ini tidak optimum lah kerana asma dia tidak optimum, hanya diabetes optimum. Okey. So jika ada sebarang spesifik komen atau ulasan mengenai klien tersebut, boleh tulis kat sini, dia adalah free text. So itu adalah dari segi pengisian. Ada sebarang persoalan ke setakat ini? Kalau tak ada soalan, kita akan tengok dulu indikator-indikator. Okay. So ini adalah indikator-indikator dalam audit. Pertama, indikator pendaftaran iaitu peratus ibu hamil dengan masalah perubatan kronik yang berdaftar PPC. So ini bila kita tengok borang tadi, yang mana kita jawab ya, so kita akan ambil berapa ibu tersebut per dengan jumlah kad yang kita audit. Maknanya jumlah yang layak diaudit lah. Kedua, indikator kewajaran iaitu peratus ibu hamil dengan masalah perubatan kronik menerima intervensi wajar, appropriate interventions. Ini bila kita jawab, bila dia sudah dia dikira berdaftar, kita jawab ya berdaftar dan dia tidak cicir, so kita akan assess dia punya intervention yang telah diberikan. So berapa markah, so ini adalah berapa ramai yang mencapai 80%. Maknanya minimum 80% dikira appropriate intervention telah diberikan per dengan yang telah diaudit. Dengan kita dah tolak cicir lah kerana unfair untuk kita jika patient cicir dan kita kita audit kita punya servis. Dan akhir sekali indikator optimum iaitu berapa peratus ibu hamil yang mempunyai salah satu daripada salah satu atau mempunyai mana-mana penyakit daripada 3 penyakit kronik tersebut yang berdaftar PPC telah optimum sebelum hamil. So mungkin terdapat persoalan lah kenapa pilih 3 penyakit sahaja. So bagaimana dengan penyakit lain? Tapi kenapa hanya 3 ini dipilih? Kerana 3 ini mempunyai sasaran yang objektif. Yang boleh dikatakan optimize atau tidak optimize lah. Yang relatively objektif. So ada sasaran yang boleh ditentukan. So ini adalah komponen dalam mengakses intervention. Bila kita tengok borang tadi, terdapat pasal kaunseling nasihat gaya hidup sihat, pengendalian klien dan nasihat dan kaunseling perancangan keluarga yang sesuai. So detail untuk mengakses ni akan ada dalam sesi seterusnya yang akan diberikan oleh Dr. Razia. So ini adalah formula yang lebih detail lah. Untuk indikator pertama, indikator pendaftaran, bilangan ibu hamil yang booking tahun sebelum dengan masalah perubatan kronik yang berdaftar PPC yang layak diaudit dengan jumlah ibu hamil dengan masalah yang layak diaudit. Semuanya adalah yang telah kita audit lah yang layak diaudit dengan jumlah ibu hamil dengan masalah perubatan kronik yang layak diaudit. Okay, kedua adalah intervensi kewajaran. Bilangan ibu hamil dengan masalah perubatan kronik yang menerima intervensi wajar iaitu mencapai 80% per dengan jumlah ibu hamil booking tahun sebelum dengan masalah perubatan kronik yang berdaftar PPC yang tidak cicir. Dan ketiga adalah peratus indikator optimum, peratus ibu hamil yang mempunyai penyakit kronik diabetes, hipertensi, asma yang berdaftar PPC telah optimum sebelum hamil. Okey. So ini adalah timeline pelaporan penemuan-penemuan audit. So kalau kita tengok gancat tadi, kita dah roughly bagi mention lah. So dari KK hingga KPKD iaitu di mana proses audit berlaku lah. Iaitu antara 1 Januari hingga 31 Mac setiap tahun.
So di mana borang audit PPC 1-2023 akan diisi. Kemudian selepas habis Mac, bermula 1 hingga 1 April hingga 30 April, borang tersebut akan diberikan ke PKD untuk dikompilkan untuk PKD menghantar ke JKN selewat-lewatnya 30 April pada setiap tahun. Dan dari JKN akan compile untuk dihantar ke BPKK selewat-lewatnya 31 Mei setiap tahun. Okay. So ini adalah perkongsian, mungkin kalau di skrin yang di-share besar-besar tak nampaklah pencapaian ni. Tapi kalau di laptop masing-masing mungkin nampak. Ini adalah mock audit hari tu. Di mana 2 klinik dari setiap negeri, ini adalah pencapaian yang dicapai. Memang kita tahu mock audit hari itu bukan untuk melihat pencapaian tersebut, just melihat feasibility of penggunaan borang dan penghantaran pelaporan. Cuma kita boleh share lah. Contohnya indikator 1 iaitu pendaftaran. Indikator 1 pendaftaran iaitu 21% daripada ibu berdaftar PPC, daripada ibu yang kita audit tu berdaftar PPC. Dan indikator kedua, indikator kewajaran. Kalau kita tengok 62.5% daripada ibu-ibu yang diaudit yang tidak cicir yang mencapai markah appropriate intervention lebih 80%. So agak tinggilah. Dan juga indikator optima sebanyak 69% daripada ibu yang mempunyai penyakit sama ada diabetes, hypertension atau asma telah optimize sebelum hamil dalam sampel yang telah diaudit semasa mock tersebut. So actually 3 indikator saja yang dipantau, tapi dalam borang tersebut sebab kita ada tengok one by one penyakit diabetes, hipertensi, asma, kita masukkan juga dalam pelaporan tersebut untuk jika perlu untuk dianalise di peringkat masing-masing lah. Tapi memandangkan peratus optimum diabetes, hipertensi, asma ni kita ambil dari segi peratus je, dari segi tempat kita tidak dapat pencapaian di peringkat Malaysia dari segi peratus optimal. Maknanya 32% tu adalah average dari semua negeri. Berbanding kalau pencapaian untuk indikator lain memang by numbers. Kita boleh dapat Malaysia berapa, by negeri berapa. Tapi untuk percentage optimum diabetes, hipertensi, asma per setiap penyakit tersebut itu adalah average. Yang mungkin tidak menggambarkan situasi lah. Sebab dia average, kalau ada yang kosong, so dia telah menurunkan average kumpulan lah kan. Okay. Okey, itu saja dari segi segi borang. So kita tengok pelaporan. Contoh tadi kan kalau kita dah contoh-contoh isi, nanti akan appear dekat page summary ini. So akan appear kat page summary ni pencapaian semua ni. Summary ni akan boleh di copy paste untuk ditampal kepada laporan. So hari tu kita log mungkin tak boleh tambah row, tak boleh edit. So actually yang ni kita dah tambah baik. Laporan ni boleh insert row, delete row dan boleh tengok formula lah. Dan boleh di copy paste dan formula pun dah ditambah baik pada laporan ni. So ini adalah PPC 2-2023 iaitu di peringkat daerah compilkan senarai klinik tersebut. So untuk dari daerah yang tadi 2023 hantar ke JKN. Now JKN ambil yang tadi masukkan dalam 3 PPC 3-2023. So setiap daerah dan paste pencapaian daerah tersebut. Dan yang 3-2023 ni lah untuk dihantarkan ke BPKK. Okay. So ada apa-apa soalan?
Assalamualaikum, saya Norlina, Salam. FMS di Perak Tengah, Perak lah. Saya nak re-clarify berkenaan sample size. Kalau tengok daripada indikator yang diberikan, nampak macam kita perlu audit semua pesakit yang pesakit antenatal tahun lepas yang ada masalah penyakit kronik. Jadi saya sedikit macam keliru. Ada klinik yang ada mungkin sample size dia akan jadi sampai 200 lebih, 300 lebih dan saya rasa in fact ada klinik besar yang akan mungkin melebihi 500 orang. Jadi saya tak pasti sama ada FMS, saya tak pasti sama ada FMS akan mampu untuk audit daripada Januari hingga Mac semua pesakit ni. Itu yang pertama lah. Yang kedua ialah soalan saya untuk indikator optimize atau tidak optimize. Saya tak pasti sebab tadi macam mungkin tak jelas untuk saya. Contohnya pesakit ada diabetes. HbA1c dia 6.6. Mungkin bagi saya klinik nampak okey. Walaupun HbA1c dia 6.6, bolehkah saya conclude kalau saya rasa secara overall it's optimized, boleh saya conclude sebagai optimum atau tidak? Macam kurang objektif kat situ sebab kita yang buat assumption kan. Boleh saya dapat clarification tentang dua isu tu. Terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Yang pertama mengenai sample size. So kalau berdasarkan audit yang kita buat sebelum ni, bila ambil ibu hamil yang mempunyai perubatan kronik yang tersenarai dan follow up dekat klinik tersebut, semasa audit, semasa pilot audit, so far tak banyak, setiap klinik tak banyak kecuali ada satu klinik khas KKKL, even KK di Selangor, KK di KL yang lain tak banyak per klinik. KKKL je yang mempunyai lebih daripada 100. Tapi itu pun kalau dia follow up, sebenarnya kita, mungkin semasa mau audit itu pun kita tak pasti memang ambil semua yang follow up di klinik tersebut ke tak waktu sebelum mengandungnya. Sebenarnya kalau tengok klinik-klinik lain semasa mau audit tak ada yang lebih 50, 20 pun tak ada yang lebih. Dan mungkin semasa mau audit pemilihan klinik pun tak dapat cover semua klinik. Tapi kalau memang dibuang yang tak follow up kat klinik, mungkin sebenarnya kecil. Macam itulah. Jadi kalau GP atau tak ada memang rawatan apa-apa, memang kita ambil lah sampel tu. Tak ambil. Kalau dia tak follow up, dia ada penyakit tersebut tapi dia memang tak follow up kat kita, tak ada rekod dia dekat klinik kita tak ambil dia. Okay. Soalan nombor 2 mengenai nak assess optimize atau tidak, mungkin nanti kita tunggu sesi lepas assess optimization dan appropriateness tu by Dr. Razia. Nanti kita boleh tanya dengan Dr. Razia mengenai nak assess, nak nilai optimize atau tidak. Dr. Sarah, saya Dr. Ashura sekali nak tanya. Untuk apa ni, saya tengok kalau kita kata kita decide patient tu tak daftar, dia seolah-olah kita memang penalize diri kita sendiri lah, because once dia tak daftar, everything akan jadi gelap kan. Because sometimes patient tak didaftar tapi all the interventions tu mungkin mentioned and recorded properly. Sebab kita memang nak mementingkan daftar dia masuk program lah. Sebab itu mungkin rare cases di mana kita sebab selalunya akan daftar dulu baru bermula proses seterusnya. Sebab kenapa kita spesifik hanya daftar, kebanyakan bila tak daftar kita macam unfair, kita tak masuk program kita lagi, kita dah menilai, kita tak bagi apa-apa, bagi atau tidak, macam tu. So memang kita aware ada yang kita boleh miss semasa audit. Maknanya tak dapat capture 100% apa yang kita berikan, tapi kita fokus kepada yang kita boleh, yang adil untuk kita nilai. Untuk kes macam tu maknanya baguslah kita, tapi macam kita termiss pendaftaran dia, macam tu. Tapi jika kita masukkan semua yang tidak berdaftar, dia unfair untuk
majoriti yang lain. Bila tak daftar, kita tak ada follow up yang mungkin tak ada follow up, mungkin tak ada lebih teratur lah. So kita nak Mungkin memberi Doktor, penekanan pendaftaran. Doktor Sarah, mungkin kita boleh masing-masingkan. Kita highlightkan patient mana yang berdaftar and patient mana yang tidak berdaftar. And then dari segi optimization tu is dari sudut lain lah, maksudnya dari sudut manajemen lah. Sebab rasanya PPC klinik tidaklah dijalankan on the PPC klinik per se. PPC komponen tu sebenarnya ditekankan, dibincangkan ataupun diberitahu kepada pasien semasa follow up NCD dia orang. Okey. Dari segi pendaftaran mungkin adalah yang miss, adalah yang tak termiss kan. So macam agak kesianlah untuk penilais hanya sebab tidak didaftarkan sedangkan semua komponen lain dibuat. Macam itulah, tapi sebab sebelum ni kita banyak yang mengatakan kalau dia tak daftar kan dan kita adili dia tak buat, lagi unfair, macam itulah. So buat masa ni kita mungkin tengok dulu pencapaian setakat yang kita limit kepada yang berdaftar program kita. So sebab benda ni pun akan evolve bila ada feedback, mungkin kita boleh after few years kita akan boleh ubah tata cara audit, besarkan persampelan, mungkin macam itulah. Assalamualaikum, Dr. Sarah. Waalaikumsalam. Dr. Sofia dari Pada Rengas. Untuk yang audit indicator optimization tadi, macam HbA1c less than 6.5 and all the blood pressure dan juga asma. Let's say kalau patient kita tu, kita baru je daftar 4 bulan kan macam tu, and HbA1c dia came down lah. Memang kita dah pesan dengan dia, kita dah explain dengan dia, kita allow dia pregnant, bila dia dah sampai 6.5, dia datang jumpa kita, HbA1c tu masa tu 11, and then after 3 months dia dah capai 8% lah masa tu. Tapi tiba-tiba tuk-tuk dia pregnant. So what about that? Sebab kita dah cuba tapi dia baru je bawah kita 4 bulan macam tu. So macam mana kita nak ambil tu? Maksudnya still tak capai indicator optimization ke? Macam unfair lah pula kan. And then patient tu bila kita cakap kena ambil family planning supaya bila dah capai 6.5 baru boleh pregnant semua, dia memang dia refuse lah macam tu. Kita aware beberapa indikator tu di luar kawalan healthcare providers. Macam indikator optimum itulah, itu adalah the outcome, the final outcome yang boleh menjadi bukan faktor healthcare providers atau doctors atau clinician punya faktor semata-mata, tapi mungkin kita perlukan juga indikator tu untuk pantau, sebab the final outcome kita nak adalah pregnancy when the woman is optimized. So kita memang masukkan dia sebab sebagai dikira tidak optimum lah kalau 8 macam tu kan. Tapi cara kita interpretasi pencapaian lah, maksudnya kita tidak bila audit ni kita tak menyalahkan. Bila tinggi ramai yang tidak capai, tidak optimum, kita tak akan macam semua ni salahnya kepada provider macam tu. Tapi outcome untuk melihat dia optimum atau tidak tu perlulah. Tapi kita aware penyumbang luaran dalam pencapaian tersebut lah. Lagi satu yang dalam mock tadi, dalam laporan tu, contoh yang saya nampak lah sebab saya tengok Perak je lah. So dekat Perak daripada berapa sampel tu ada 5 lah patient yang ada medical problem. And then bila kita nampak tu macam satu diabetic and optimized lah kan. Tapi bila yang kolom yang diabetic, asma, hypertension tu, diabetic tu 100%. But asthma and hypertension tu 0%. Tapi of course lah 0 sebab memang tak ada patient pun dekat situ kan. Maksudnya 0 per 0. So saya rasa kalau memang tak ada patient ke, kan macam boleh tak kolom tu jadi NA ke macam mana ke? Boleh. Nanti kita tak boleh tambah baik yang tu. Semasa mau audit, sebab sampel dia memang setiap tempat tu memang sikit. So dia akan jadi
dia akan sensitive to that lah. Tapi kita tak patutnya kita tukar pada nil ke NA. Okay, noted doktor. Thank you. Okay, mungkin saya tengok soalan-soalan dalam chat box. Obesity susah nak optimize, jadi banyak akan jadi nak optimize. Okay, dah ada yang jawab rasanya obesity tak masuk dalam indicator. Kemudian if patient refuse contraception even after counselling, consider dapat intervensi wajar. So mungkin ini nanti dalam sesi Dr. Razia ataupun actually apa yang kita tanya tu adalah kita memberi counselling atau tidak memberi counselling. Kita tak tanya dia amal atau tidak lah sebab kita nak tengok kita punya service provision. So borang audit PPC 1 tak ada share dalam Google Drive lagi kan? Oh tak ada lagi ya? Tak ada ya. Nanti saya check, sepatutnya dah ada. Ada. Katanya dah ada. Okey, kemudian kenapa tidak setkan sampel size siap-siap? At least permulaan 30 sakit per sakit. Jika kelahiran banyak, beratus-ratus tak mungkin. Semasa mau audit ramai juga kata ada tak minimum sampel size. Semasa mau audit ramai yang even nak dapat 5 atau 10 pun susah. Sebabnya bila dah exclude yang tak follow up di klinik masing-masing. Tapi mungkinlah mau audit adalah klinik yang pelbagai tempat lah, pelbagai setting. Mungkin tak dapat capture the tempat-tempat yang beban besar. Tapi di klinik yang paling beban terbesar di Malaysia pun di KKKL, dia sahajalah yang paling tinggi hari itu, memang lebih daripada 100 dan kita ada Excel sheet khas untuk klinik yang lebih dari 100 lah sebab bila kita tengok semua klinik tak lebih daripada 20, kalau tengok borang tu memang maksimum kita tak 50. Tapi klinik anda katalah ada negeri beban besar, negeri lain juga klinik lain, boleh hubungi kita share yang maksimum 200 punya sheet. Kita tak share tu 200 untuk semua orang terus sebab nanti sheet tu dia macam berat dan banyak sheet yang so nanti lagi pening, lagi complicated lah. Yang hanya relevan untuk beberapa klinik. So kita akan tengok dululah sample size yang akan berapa beban semasa audit ni. Semasa beberapa macam mau audit hari tu memang banyak klinik yang telefon saya ada tak minimum sample size sebab mereka susah nak mendapatkan sampel yang layak. So mungkin bilangan yang tinggi tu untuk beberapa klinik sajalah mungkin nanti. In my opinion, audit clinical is a good platform. Later, any component yang di-identify as poorly served, kita boleh further audit to see what contribute to that factor. Okay, Assalamualaikum. Boleh kekalkan obesity sebagai 27.5 mengikut garis panduan sebab obesity adalah penyakit yang mempunyai komplikasi jika tidak dilakukan intervensi. Namun intervensi mengikut kemampuan tempat masing-masing. Okay, pasal obesity ni memang by right, memang definition dia individu kalau Asia memang 27.5. So definisi tu memang tak berubah. So jika kita memang dah identify mampu memberi intervensi boleh, cuma bila kita nak audit bila kita melihat jika dia BMI obes sahaja tiada sebarang intervensi buat masa ni yang kita mampu tawarkan di klinik kesihatan. Belum establish program, belum lagi ada mekanisme lah. So ini pun yang based on audit based on lawatan kita bila obesity tiada intervention, kita daftar saja. Kemudian kriteria untuk daftar apa soalan sebenarnya? Sebab obesity memang obesity is more than 20%. Soalan tu. Kita dah daftar hanya 35 dan ke atas. Soalan dia sebenarnya. Clarify, Dr. Izzah boleh clarify tak apa sebenarnya? Dr. Majlah nak clarify soalan yang Dr. tak sure Dr. atau Nurul Izzah Muhammad mengenai obesity kekalkan sebagai 27.5 mengikut garis panduan. Memang
Ni untuk mendaftar program PPC ke maksudnya? Saya cuma nak bertanya sebab ada 35 tu adalah untuk audit sahaja ke ataupun dari segi daftar tu kita masih daftar tak 27.5? Yang tu je saya nak clarify. Untuk daftar pun kita dah ubah, kita dah tingkatkan kepada 35 untuk daftar program PPC. Sebab bila kita untuk lebih fokus kepada yang lebih berisiko tinggi lah. Tapi ini pun kita sedang dalam sebab banyak findings mengenai obesity ni kita semasa turun untuk tengok PPC. So kita akan bincang dengan unit NCD juga mengenai mekanisme untuk intervensi obesity di kesihatan primer. So kalau setakat ni memang saya lihat obesity ni adalah salah satu disease yang jarang didaftarkan untuk PPC lah. Jadi kita tahu obesity ni banyak complication kalau kita tidak rawat di peringkat awal. Jadi memang salah satu yang saya berbincang di peringkat klinik saya lah. Kita ada buat intervensi contohnya macam daripada segi nasihat pendidikan kesihatan lah, lebih kepada pendidikan kesihatan. Walaupun kita nampak dia mungkin kurang berkesan, tetapi saya rasa untuk pesakit obesity sekurang-kurangnya kita kena bagi pendidikan kesihatan, perancang keluarga yang baik dan juga kita boleh buat saringan untuk tengok adakah pesakit ni ada berisiko metabolic syndrome atau tidak lah. Basically walaupun nampak macam simple tapi obesity ni yang menyebabkan masalah penyakit kronik yang lain lah. Sebab tu ini cuma cadangan lah. Saya rasa untuk kekalkan supaya BMI tu 25.7 agar kita treat, kita over treat tak apa daripada kita neglect lah those yang ada risk of obesity tu. Yang tu adalah pendapat saya. Terima kasih. Dr. Izzah, okey kalau ingat sebelum ni saya setuju, saya harap dapat teruskanlah ikhtiar untuk mengurangkan masalah obesity di kawasan di klinik tu kan. Tapi isunya ialah itu yang saya tanya tadi. Saya faham maksudnya Dr. Izzah betul ke Dr. Izzah? Dr. Izzah nak cadangkan biar ia dimasukkan dalam senarai yang didaftarkan, tu kan? Okey. Isunya sekarang ini ialah sejak diperkenalkan dahulu memang awal-awal kita memang letakkan syarat 27.5 kan. Tapi over the years kita dapat feedback sebab klinik dah buat kan, dah start, dia kata banyak sangat dia daftar tapi kita tak ada specific intervention. If we put as 27.5, tak ada specific intervention. Saya turun padang, saya tengok klinik-klinik, patient memang follow up lah, hilang dari pandangan because dia daftar tapi kita sebab since klinik pun kita tak ada satu intervensi yang berstruktur, structured intervention for obese yang 27 yang what I mean is yang biasalah ya. Yang biasa means yang obese lah, not less than 35 kan, BMI 35. So apa yang kita bincang baru-baru ini dalam group smaller group dengan untuk yang PPC, we decided why not at this point kita fokus untuk yang 35 above dahulu untuk daftar dalam PPC ni. Sebab we know that kita masih lagi agak loose in terms of interventions, program. What I mean is intervention meaning pengendalian pesakit, not talking about pengendalian as a whole. Kita memang war-war dalam media massa. KKM memang mewar-warkan banyak pasal intervention of obesity. But we are talking now sekarang ini ialah intervention dalam PPC, pre-pregnancy care, meaning to say that what we prescribe for the patients yang ni. So we so far tak ada lagi benda yang a structured way to offer lah, things to offer for women yang BMI 27 and above but below 35. So it's sebab kami hadkan dahulu as a start, sekarang kita ubah balik semula, kita kata why not we focus on 35 dulu. Maknanya kita register 35 and above mesti register dalam PPC. Kalau below tu kita put aside dahulu. Pada masa yang sama kami juga sedang push lah
pihak NCD and also pemakanan, Bahagian Kawalan Penyakit dan juga pemakanan cuba memperkukuhkan program-program ataupun guidelines yang melibatkan obesiti, because kita masih lagi tak berapa kukuh bab itu kan. Sebab itulah bila kami turun padang, bila saya tengok kad-kad, saya kata boleh tak tunjukkan saya kad obesiti, daftar dalam PPC tapi patient lost to follow up. Sebab kenapa tak ada follow up? Saya faham, saya expect that answer. Sebab dia kata, doktor, kita tak ada apa-apa program, tak ada prescription, tak ada guidelines untuk kita manage obesity. Saya faham lah itu. So that's why saya kata, okay, untuk masa ini kita keluarkan dulu, kita hadkan pada 35 ke atas, tapi pada masa yang sama we are still working with bahagian pemakanan juga NCD. So saya harap faham ya, kenapa kita naikkan had 35 ke atas untuk dimasukkan dalam PPC. But nevertheless, saya appreciate what you have done, Dr. Izzah. Maknanya we still need to continue managing this patient. Cumanya untuk masukkan dalam PPC itulah yang saya rasa mungkin kita hadkan pada 35 dahulu. Faham ya? Terima kasih. Okey. So mengenai obesity tu dikira macam itulah jawapannya. Cuma ada soalan, maaf doktor, saya nak confirm semula tentang obesity memang tak perlu masuk ya? Tak, dia masuk, cuma cut off BMI untuk didaftarkan telah kita naikkan untuk kita lebih fokus yang lebih berisiko tinggi sementara ini. Okay. So talking about obesity again, if that patient BMI more than 35 tapi tak pernah follow up di OPD, hanya muncul ketika pregnant, just to clarify, this patient tak termasuk dalam inclusion criteria untuk audit kan? Ya, kalau dia tak ada follow up kat kita sebelum ni, tak termasuk untuk di audit. Berkenaan intervensi obesiti dan diabetes untuk pengetahuan BPKK daerah. Okay, saya nak jelaskan di sini. Audit is a proxy. It's only a proxy for us to know how good we manage the patients. Tapi management overall we still have to do lah accordingly. Jangan lupa lah tu, saya takut nanti bila tak masuk dalam komponen audit kita lupa untuk manage well other diseases. Be conscious about that. Saya takut juga sebenarnya. But kita kena fahamkan semua, our staff all that, walaupun tak masuk dalam audit, tak masuk komponen yang lain-lain tu dalam audit, we still need to manage well other diseases. Dan inilah satu ketakutan saya bila kami discuss pasal audit, but we have no other choice for us to look at the management of patient dalam PPC ni. Again, saya nak stresskan bahawa audit is only a proxy untuk menunjukkan how we manage patients. That's why kita select only 3 diseases, common diseases. These are the 3 yang biasa kita lihat, asthma, diabetes and hypertension. But don't forget about others. Dan saya faham, all doctors, FMSs, you still have the right nak tengok juga komponen lain, go on. But for the method of documentation, reporting, we focus on the 3. But please look at juga komponen-komponen lain, how our doctors manage cases PPC yang other than these 3 diseases. Okay, thank you. Okay, dari segi soalan kita tak ada, cuma Dr. Nur Ashura ada sharekan mengenai intervensi obesiti dan diabetes untuk pengetahuan BPKK daerah besar dan populasi penduduk tinggi. Contoh Kuala Muda, 443,000 penduduk tapi tiada dietitian di kesihatan awam. Hanya lawatan sebulan 2 kali daripada dietitian di hospital. Agak sukarlah tapi masih dijalankan. Itulah sebab beban yang tinggi dan kita punya kapasiti beginilah kita fokus kepada yang lebih tinggi BMI cut off.
kalau di tempat yang mampu menyediakan intervensi kepada semua yang obes, tak ada masalah. Seperti Dr. Majdah mention tadi, clinical care kita terus berikan. Tapi untuk tujuan audit, kriteria pendaftaran, kita fokus naikkan cut off dia lah. Okey, so dah tak ada soalan lain. Sebelum sesi seterusnya, kita rehat dululah 15 minit, sekarang 10.46. So dalam pukul 11 kita boleh mula balik untuk sesi seterusnya. Okay, terima kasih Dr. Karen ada share latest guideline this year. Kita pun ada go through juga guideline tu. Cuma untuk kita implement tu lah. Okay. Pukul 11 kita jumpa dan masuk balik. Okay, terima kasih semua.